Alright. Amazing. Siapa dekat sini highest energy? Amazing. Highest energy. Pinjam tangan. Cukup ke? 5 tangan? 10 tangan? Alright. So, okay. Boleh bagi love dekat Ustaz tak? Pengajian yang penuh bermakna kita pagi ni. InsyaAllah. Okay, love kat sini. Okay, Muan. Saya putih gambar je, sambil-sambil cakap boleh masuk. Tapi jangan tinggal love tu. Alright, kan? Okay, kita Teruskan. memberi love kepada semua. Okay, we spread the love. Okay, we bring the love. Okay, teruskan bagi love. Saya sedang mengkopi. Kita ada 4 right. page. Teruskan Allah. bagi love. Okay. Kita dah Kan. macam adik-beradik Give kan more dekat love, sini. you get more love. Yes, amazing. So, siapa nak dengar perkongsian yang special pada pagi ni? Masya Allah. Kan? So, thank you Ustaz. Lupa Thank you masuk. Ustaz Pesan dulu. Zafar. Welcome. Pesan dulu masuk. Siapa yang ada kerja pergi buat kerja kan. Dia orang stay kat sini jenuh kita. Tak siap kerja dia ni. Betul. So, siapa yang ada kerja boleh teruskan dengan kerja anda. No problem. So, tiada paksaan. Maksud dekat sini dengan Ustaz bukan nak tunjuk pandai, bukan nak ngajar sesiapa. So, sebab dekat dalam bilik ni ramai lagi hebat daripada kami. Kami sekadar nak berkongsi, sembang santai. Kita nak highest energy golden time pagi ni. Win your day. Yes. Di samping kami win your day, maksud pun rasa win my day. Gitu kan? Your day, my day. Your day kan? Kita saling mendoakan antara satu sama lain. Maksud selalu cakap benda ni. Always macam tu. Sama ada dekat dalam online ke, sama ada dekat dalam kelab ke, ya? Sama ada kita sembang dalam telefon, kita cakap dengan kawan kita dengan full of love. Right? So kena ingat tu, kita give love, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat yang sangat amazing love tu. So, betul maksud saya nampak muka-muka love kat sini, muka Maizatul memang muka dia senyum, Mama Noni muka senyum, Kak Ati muka senyum, Jamalia muka senyum, Kak Ita. Saya nampak muka-muka senyum, Kak Ruziah kan. Yati je masih lagi masam sebab dia baru jumpa Tiger tadi. Ya, Maizatul betul-betul direct dengan saya sekarang ni. Maizatul Amira, moga Allah pemudahkan semua urusan awak pagi ni. Insya-Allah. Amin. So dekat sini ada seorang jejaka depan saya juga, Zul Husni. Orang Perlis tak silap saya. Abang Sado. Perlis. Kan? Orang Perlis, kalau tak silap saya hari tu ada cerita tentang laksa dekat sana. Ada cerita, ada sembang dengan Mak Su hari tu, cerita pasal laksa tak silap. Betul Zul? Zul Husni. Betul ya? Mana dia tadi ada? Senyum dia. Masya Allah. Hari tu Mak Su jadi speaker dekat Perlis. Jadi masa sembang-sembang dengan tim Cikgu Ali dan sangat amazing. Diorang cerita tajuk closing masa Mak Su nak balik tu cerita pasal laksa. Okay. Lepas tu Mak Su cari laksa sedap tu. Diorang nak bawa Mak Su pergi makan laksa sedap tu tapi macam ada challenge kat situ. Mak Su kena balik awal hari tu kan. Alright. So, ada lagi ni orang Perlis ni masuk. Ya? Putih Aiman tu, dia 40 kilo turun. Besar badan. Wow, hebatnya. Lepas tu dulu dia 18 tahun, dia mula daripada SPM. Wow. Maknanya kalau kita jumpa orang yang tak ada duit, Ustaz, tak ada duit, ni orang yang tak ada duit. Kan? Dulu dia usaha jadi bagi-bagi ada duit. Student. Betul lah kalau Mak Su nak interview, silalah. Kan? Best. Nanti Mak Su interview dia nanti. Right. So dekat sini, siapa betul-betul nak highest energy pagi ni? Betul-betul Mak Su nak tengok siapa nak highest energy? Pinjam tangan. Masya Allah. Alright. So, siapa nak highest energy ni? Maksudnya betul-betul nak buat bisnes Herbalife. Sebab siapa nak buat bisnes Herbalife boleh stay sampai sekejap lagi lah. Kita bagi 10 minit macam tu, lepas tu kita balik boleh buat kerja masing-masing. Right? Sebab siapa tak nak buat bisnes Herbalife, maksud tak nak paksa. Sebab Herbalife untuk semua dan bukan semua untuk Herbalife. Okay? Herbalife boleh kita laksanakan melalui kita full time ataupun part time. Yang penting, you boleh pilih ya. You nak part time ke you nak full time. As long you full heart. Itu je. Key dia itu je. Then orang yang nak buat bisnes Herbalife ni dia kena fokus. Kena fokus. Apa maksud fokus? Follow one course until success. You kena fokus. You jangan nak satu kaki nak buat sistem binary, nak buat direct selling lain. Satu kaki lagi you nak buat bisnes ini. Satu kaki lagi you nak buat bisnes ni. Tak jadi. You kena fokus. You fokus pada apa?
Fokus pada berapa? Boleh share? Boleh fokus pada satu. Kalau you nak sukses lah. Kalau you nak so-so je bolehlah fokus 2-3 perkara. No problem. Sebab yang ni dalam bisnes Herbalife ni tak ada siapa pun yang nak paksa untuk you nak buat part time ke, full time ke, nak buat banyak bisnes ke, no problem. Okay. Sebab nak jadi presiden team, siapa tahu presiden team dia punya super lifestyle dia sangat best. Siapa tahu? Siapa tahu? Thumbs up. Gitu kan. You nak tahu tak? Majoriti dekat sini semua nak jadi presiden team. Maksud nak tanya kat sini, Kak Ella ada kat sini? Kak Ella Aziz. Kenapa Kak Ella nak jadi presiden team Kak Ella? Aziz ni mantap secara ni. Dia duduk rumah flat macam rumah kita. InsyaAllah, tabarakallah. Nak jadi presiden team sebab nak mengubah kehidupan orang dan juga kehidupan sendiri dengan peluang yang ada dalam Herbalife ni insyaAllah. Tak ada dapat tempat lain. Hanya dalam Herbalife boleh jadi presiden team. Kalau kerja macam kita ni kan, macam orang biasa-biasa, kalau kerja cikgu ke apa, kerja dengan jabatan kerajaan tak boleh jadi presiden team. Tapi di Herbalife boleh jadi presiden team. Kenapa nak jadi presiden team? Rasanya jawapannya satu je, sebab dengan jadi presiden team ni banyak benda kita boleh dapat apa yang tak ada di luar sana. Macam kalau kami, kalau dulu susah lah kan, saya rasa ramai kat sini yang ada sejarah hidup yang kehidupan kita orang-orang biasa. Maknanya kalau orang biasa macam saya tak ada kelulusan, agak-agak boleh tak jadi presiden. Kalau jadi presiden ni macam sesuatu yang mustahil lah kan. Kalau kita tak ada pelajaran, tapi dalam Herbalife kita boleh jadi presiden team. Jadi sebab nak jadi presiden team tu sebab nak ubah kehidupan lah. Kalau daripada hidup yang susah, nak hidup senang sikit, nak boleh memberi manfaat pada orang lain. Kalau kita tak ada duit, kita tak boleh nak sedekah kan. Kalau sedekah doa, sedekah tu mungkin boleh lah. Tapi rasanya bagi saya lah, pandangan saya, kalau sedekah yang terbaik tu kita boleh bagi manfaat yang lebih besar pada orang lain yang orang yang tak mampu. Maknanya kalau kita orang biasa-biasa nak sedekah harta, contohlah nak buat masjid ke apa kan, kita akan boleh buat kalau kita tak jadi presiden. Tapi bila kita jadi presiden, kita mampu untuk bina masjid tu, bagi manfaat pada orang lain untuk guna kan. Itu pendapat saya lah. InsyaAllah. Thank you Kak Ella. Kak Ella, saya dekat sini, difahamkan dekat sini kita tak kisah ya sama ada you all buat online ke, offline ke, kita sembang santai, kita nak saling bagi energi, okay? Kita nak recharge. Sebab ada sahabat kita yang macam rasa macam business down lah dalam Herbalife. Dia sebenarnya kita tak perlu ucapkan, kita tak perlu ingat, kita jangan attach dengan perkara down ni. So itu negatif, okay? So sebenarnya bila kita tak attach, flow je. Benda tu akan ada rezeki. As long kita sentiasa be strong, sentiasa excited macam Kak Ella. Contohnya Kak Ella membuat nutrition club. So adakah nutrition club dengan online coaching sebenarnya tak ada banyak beza. So dalam online coaching ni kita bawakan keadaan nutrition club tu di dalam online. Sama je, sama juga selalunya kalau kita gather buat exercise beramai-ramai dekat club. So kita boleh je buat exercise di dalam online. Sama juga kalau kita ada buat parti, selalu kita jumpa parti. So kita boleh berjumpa dalam online, kita boleh buat parti sebulan sekali boleh jumpa. Nanti selepas PKP lah kan, boleh berjumpa kan. So apa yang selalu aktiviti Kak Ella buat dekat nutrition club selalunya yang membuatkan orang stay dengan Kak Ella? Sebab saya tengok kehebatan Kak Ella ni, ramai first line. So ini yang orang online ke orang offline ke suka. Sebab dalam bisnes Herbalife ni kita utamakan first line. Semua tunjuk satu. First line. Yes. Okay, kena ingat ni, nak buat bisnes Herbalife kena ingat ni. Satu jadi direct line kita. Okay, bukannya kita bagi tahu dekat kawan kita, satu you tolong bantu saya, coach awak dapatkan first line. No. Kita sendiri dapatkan, sama ada kita punya senior ke junior ke, diorang pun buat benda yang sama. Direct line. Okay, kita punya first line. Right. So, macam mana kita nak kekalkan retention tu untuk stay dalam bisnes Herbalife tu, kan? So macam Kak Ella, apa yang membuatkan
tim Kak Ella ni connect dengan Kak Ella. Sangat luar biasa. Untuk pengetahuan you all, Kak Ella ni lagi sikit je nak jadi presiden tim. Masya Kita Allah. kita duk bayangkan Kak Amin. Ella ni jadi milenial tim, tak lama jadi presiden tim. Sebab Amin. kita sama-sama doa. Right. So, Kak Ella boleh share sikit apa Kak Ella buat sebenarnya? Okey, sekarang ni dah tak ada kelab sebab PKP ni. So volume point macam mana Kak Ella? Bulan lepas. Adakah terjejas? Alhamdulillah, Masya Allah. Bulan lepas hampir 6,000. Alhamdulillah. Sebenarnya kita kalau nak kekalkan, kita kena selalu berhubung dengan mereka lah. Itu je. Sebenarnya kalau kita tinggalkan, maknanya kita tak boleh lah nak bantu kan. Jadi cara yang paling mudah ni sentiasa berhubung lah. Sentiasa aktif dalam grup. Kalau ada apa-apa info terkini kena sampaikan. Kalau ada ilmu yang terbaru kena bagi tahu. Kita tak boleh lah. Contoh kalau kita nak minum yang sedap-sedap lah, shake yang sedap kan. Sekarang ni banyak resepi. Tambah-tambah company ada promote summer shake kan. Jadi kita kena pelbagaikan lah shake tu. Jadi dia orang dapat shake yang sedap ni, dia orang sentiasa nak tanya. Jadi kita kena sampaikan. Itu yang penting. Jadi kalau orang yang terdekat dengan kita biasanya first line lah kan. Nak reach pada orang yang kedua, ketiga tu agak susah sikit. Kalau dia orang tak masuk grup, kita tak tahu kan. Jadi yang first line kita ni yang rapat dengan kita. Jadi apa-apa kena sentiasa beritahu. Macam contoh, kalau kita seorang mak, kita kena sampaikan kat anak kita dulu. Baru anak beritahu kat cucu kita kan. Jadi sentiasa ingatkan mereka juga untuk sampaikan kepada anak mereka. Kalau kita menyampaikan ilmu, bagi ke anak kita dulu. Jadi bila anak kita tahu, secara otomatik dia akan beritahu apa yang kita buat, orang akan ikut. Jadi saya selalu tunjuk yang saya buat macam ni, jadi saya nak anak saya ikut. Macam tu je lah. Masya Allah. Okay. So maksudnya duplicate. Maksudnya yang second line tu akan Duplicate. share dengan cucu kita pula. Cucu kita akan share dengan cicit kita. Cicit kita akan share dengan cicak kita. Ya, Cicak betul. cicak kita akan share dengan pun dah sambung. Ukuran lah, ukuran. Otoran kan. Cucu cicit cicak dan seterusnya otoran tu, right? Masuk. Nak tanya sikit Kak Ella, macam mana Kak Ella sampaikan kepada anak tu? Kak Ella sampaikan apa dia? Sampai dapat 6,000 kot. Sampai 6,000 dapat capai dekat 6,000 kot. Kak Ella sampaikan apa? Kami nak tahu yang tu. Saya nak sampaikan juga 6,000 tu kepada diorang semua. Sebenarnya saya lebih pada promosi. Apa-apa yang kita dapat, contoh kalau ada bulan ni promosi dapat ice cream maker tu. Jadi kita kena beritahu lah. Macam contoh bulan lepas kan ada promosi Ramadan punya tu kan. Promosi Ramadan. Kita kena sentiasa beritahu lah. Orang ni kan dia suka dihargai. Jadi promosi ni sebagai satu penghargaan untuk dia orang lah. Dia orang sukakan hadiah. Siapa yang tak suka hadiah kan? Kalau perempuan dapat bunga sekuntum pun seronok. Jadi bagi hadiah tu. Jadi kita kena selalu bagilah, beritahu. Ni ada promosi. Kalau kita sendiri pun, kalau personal kan, contoh kalau kita buat promosi apa-apa, benda tu sikit, contoh button satu pun dia orang seronok, suka walaupun tak seberapa nilainya. Jadi kita kena selalu memberi hadiah. Jadi kalau hadiah tu nampak di mata, kadang-kadang kasih sayang, selalu call dia orang. Itu yang saya buat lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, Kak Ella punya tim coach sebenarnya siapa ya? Coach Kak Ella? Sudah kat sini. Saya punya atas Agnes Cina. Agnes. Agnes. AJ. Agnes dengan Jeff. Alright. So so you all bayangkan Agnes bukan Muslim tetapi dia dah tunjuk peluang dekat Kak Ella. Kak Ella bersyukur tak? Sangat-sangat bersyukur walaupun dia bukan Islam, tapi kasih sayang yang dia bagi tu kita rasa macam adik-beradik kita, macam kakak kita, macam tu lah. Maknanya dia tak ada batasan lah walaupun bukan Islam. Yang penting kat sini kita ni nak kasih sayang kan, bukannya nakkan apa yang dia bagi kat kita tu tak penting sangat. Tapi bila dia bagi kasih sayang, kita rasa macam sangat dihargai. Saya rasa kat sini semua memang tak ada orang lah, tak ada manusia yang tak suka kan kasih sayang kan. Jadi kita kena hargai lah.
Bila orang bagi kasih sayang tu kita pun belajar untuk bagi kasih sayang jugalah. Masya Allah. So saya perasan aktiviti dekat kelab Kak Ella bila gather sebulan sekali, masing-masing bawa makanan, potluck kan? Macam mana Kak Ella Sebenarnya cakap dengan dia orang untuk gather tu? dia macam ni, kalau kita nak bagi kasih sayang, kalau dekat kelab ni masing-masing rasa macam nak memberi. Biasalah kalau macam mak ni kan, kalau sayang kat anak dia akan bawa makanan, bagi makanan. Jadi bagi kami, makanan tu ibarat pengikat kasih sayang. Dia seru tu bila kita kata kita ada bawa makanan, ramai-ramai suka seronok bawa makanan tu. Sebab masing-masing nak bagi rasa. Jadi sebulan sekali tu kami memang berkumpul. Kalau contoh Raya Cina kan, selalu Agnes ni dia buat yisang. Jadi masa ni dia buat yisang ni masing-masing kita bawa makanan juga. Jadi kadang-kadang ada buat birthday party macam tu lah untuk hargai kan. Kan kita ni suka dihargai. Jadi time berkumpul ni lah nak peluk-peluk, nak berkasih sayang kan. Tapi macam sekarang ni dah tak boleh pergi kelab kan, memang rindu, tapi dalam grup untuk kita bersembang tu memang pagi-pagi dah kita bagi love lah. Masya Allah. So ada tak Saya juga nampak Jamaliah di situ masuk. Jamaliah ni bukan orang masuk ke? Dekat sini, Orang Kak Ella. Yang saya Kak nampak Jamaliah ada? Kak Ada, Jamaliah ada. Yusof ya? Yang luar biasa juga tu. Nak Boleh dengar suara dia juga, apa kasih sayang yang dia dapat daripada Kak Ella. Boleh Kak Jamaliah, boleh buka. Assalamualaikum. Salam. Saya ni tak tahu nak cakap apa, rasa macam dia terlampau bagi apa yang kita nak. Kita cari dia boleh bagi. Apa dapat yang rasa daripada dia bagi tu daripada hati dia. Dia nak tunjuk kita macam mana dia dapat tu, kita pun mampu boleh buat macam dia. Coach dia macam tu. Dia Nampak ikhlas. Itu yang saya rasa selalu. Saya tak boleh nak gambarkan, nak cakap. Kalau dengan dia memang touching. Masya Allah. Contoh apa Kak? Contoh yang Kak Ella pernah bagi pada Kak yang buat Kak rasa macam wah. Bagi satu cerita. Dia macam dia selalu bangunkan kita, semangat kita kalau kita rasa macam down tu kan. Saya kan tak boleh cakap. Kalau dia cakap ke depan dia memang rasa ni kan. Kalau saya mesej dia apa tu, dia cakap bagi semangat kita balik. Dia tak biarkan kita nanti kan. Walaupun kadang-kadang dia diam tu, dia bagi kita muhasabah diri dulu. Cari kita punya apa yang kita nak buat seterusnya. Lepas tu nanti kita cakap balik dengan dia, dia akan bagi jalan. InsyaAllah. InsyaAllah. Seorang lagi Alia. Alia mana Alia? Alia ada tak? Ada tak Alia? Ada. Alia. Alia. Ni seorang lagi. Kena cakap ke? Nangis. Kena. Ni saya tahu ni cerita dia panjang dan menarik. Alia Silakan, macam mana Alia. boleh kenal dengan Kak Ella? Saya ada sponsor. Saya yang kedua. Okay. Atas saya Fatin. Fatin Okay. adalah first line Kak Ella. Right. So first time kenangan saya masuk ke kelab Anggerik tu, Okay. saya nampak dia dulu daripada jauh. Dia senyum, lepas tu dia datang ke saya, dia peluk. Masya Allah. Itu adalah first time dalam hidup saya orang yang tak kenal peluk dekat kita. Peluk, rasa macam mula-mula pelik. Tapi bila dah masuk dalam Herbalife ni rasa sangat-sangat menarik. Penuh dengan kasih sayang sebenarnya. Alhamdulillah. Dia selalu paksa saya. Coach Ella ni selalu paksa. Dia akan, saya masuk ke kelab, dia akan kata, Alia, standby pergi Hong Kong. Saya kata, kenapa nak pergi Hong Kong? Tapi kita pergi. Kata Lia, nak jadi supervisor tak? Nak gaji tak? Buat. Dia suka paksa. Tapi automatik kita akan terus kata, okey. Tapi dia akan cuba cari jalan. Dia selalu bagi saya semangat. Selalu tak pernah lupakan saya. Alhamdulillah. Walaupun kita orang Sekarang ni saya tengok Alia dah bergerak bersama pasangan dengan suami. Tu yang paling best. Dulu Alhamdulillah. single gerakan solo. Sekarang ni di mana-mana berkepit, melekat. Cerita sikit. Sebelum dan selepas. Cabaran saya dalam Herbalife adalah suami saya sendirilah. Sebenarnya Herbalife ni saya masuk sebab saya dan suami nak sihat. Saya kesian dengan dia. Tapi rupanya tu adalah cabaran saya.
Tapi Allah sebenarnya bagi saya tu sebenarnya itu adalah kekuatan saya. Dan saya perlu tolong dia. Dan kami alhamdulillah sekarang ni dah masuk 2 tahun, baru 2 tahun. 1 tahun adalah misi lah, 1 tahun platform untuk kesihatan. 1 tahun ni kita orang berborak tu sangat best. Tak ada benda lain, hanya Herbalife sahaja. Herbalife family, Herbalife misi, itu. Memang poin-poin sentiasa ada. Allah, syukur. Alhamdulillah. Seronok. Terima kasih Ustaz dengan Kak Ma. Terima kasih banyak kerana tunjuk saya jalan. Just 1 point dia kata, dulu suami saya tak suka Herbalife. Dia kata, kenapa mama selalu tinggalkan kami kat rumah? Tinggalkan papa dengan anak-anak. Saya kata, saya nak tolong papa. Lepas tu Ustaz kata, awak kena fokus dekat dia. Kita sebagai isteri, kena utamakan dia dulu selain daripada Allah. So rupanya dia sunyi. Kita sibuk. So saya kata, jomlah kita buat sama-sama. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih. Syukur, alhamdulillah. Terima kasih semua. Dah jumpa Sebelum kucing ni kan? Alia, sebelum ni Alia niaga ni jual-jual makanan kan? Ya, dulu saya buat makanan kek, lasagna, macaroni cheese. Wah. Semua yang tak boleh makan. Tapi sebenarnya Allah dah atur jalan dekat saya. Kenapa Allah bagi saya skill lah dalam masakan dan kenapa saya guna masakan yang tak okey? Sebab ramai customer saya sekarang adalah orang yang saya punya customer dulu. Saya dah besarkan dia orang dengan makanan yang hati-hati. So tanggungjawab saya kena tarik balik supaya tunjukkan jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami Ya, jalan yang lurus. Ya, Soal ni, lurus. Alia cerita dekat kita semua bahawa yang ada 162 orang ni, kalau pasangan kita tidak bersama dengan kita, bermakna mereka sunyi. Jadi tips Ya. dia, bawa mereka bersama dalam ni. Jadi lepas ni kita ada number 162 tapi sebenarnya kita ada 320 Berdouble. orang. Double. Ya. Dia macam dayung lah. Dayung, kalau kita dayung sebelah, kita akan berpusing sebelah kat situ, tula, penat kerja. Tapi kalau dayung dua belah, kita ke mana? Kita move forward. Itulah ayat yang dia kena dengan Mak Yan. Azhar dah Betul. keluar, dah Azhar boleh sampai kepada Mak Yan. Azhar dah keluar dah. Dia ada kerja. Dah start kerja dah. Dia tengah tunggu nak ikut Ustaz resign. Tapi dia ada bond. Dia ada bond Amin. sebab dia stay, hari tu dia kerja dekat Jepun. So dia kena adalah masa dia sampai umur 40. Kita tunggu lagi 4 tahun insya-Allah. InsyaAllah. Doa-doakan, pemudahkan insya-Allah. Terima kasih. The time will come insyaAllah. Sama. Hebat. Masya Allah. Alia sayang tak Kak Ella? Sayang lah. Sayang, rindu nak peluk. Jamalia Yusof sayang tak Kak Ella? Sayanglah, dah lama tak pergi walaupun dekat je naik motor je pergi kelabnya. Dah tak boleh jumpa dia orang ni, mesti nak nangis. Kalau jumpa Mesti dekat nangis. nangis. Rasa kasih sayang. Semalam rasa katanya pengumuman dah boleh jumpa dah. Kita boleh keluar lebih daripada 10 km. Jadi hari ni boleh jumpa lah. Tapi jangan berpeluk lah. Berpeluk angin. Alah. Tapi itulah saya nak share pasal pengalaman kita dengan suami ni kan. Saya dulu pun mula-mula nak buat ni, suami tak percaya. Tapi alhamdulillah lepas 2 tahun saya buat ni barulah dia ikut. Dia berhenti kerja. Tapi sebelum tu memang kita dulu yang jumpa kan. Jadi biasanya kalau pasangan ni seorang jumpa seorang lagi tu dia akan macam tak berapa nak percaya. Tapi bila kita tunjukkan result, insya-Allah dia percaya. InsyaAllah. So cerita di mana titik kepercayaan dia tu Kak Ella yang buatkan dia rasa macam now is the time kita bersama. Saya dulu seorang yang tak sihat. Selalu dia kerja driver. Bila dia kerja driver, dia pergi pagi ni dia nak kena hantar anak bos dia pergi ke sekolah. Jadi dia keluar awal sebelum subuh dia dah keluar dah. Jadi malam baru dia balik. Bila dia balik malam, kan kami ni orang yang susah. Jadi kadang dia pergi tu tak sarapan pagi. Dan saya sebenarnya tak mau tak mau cerita ni, nanti saya akan menangis. Dia pernah tak buat duit kan. Dia kerja, jadi balik tu dia lapar. Minta maaf ya semua.
saya tak sihat. Saya buat kerja menjahit kan, saya penat. Jadi dia balik penat, dia terpaksa picit badan kita dalam keadaan dia lapar. Tapi kita suruh macam maksa dia. Tapi bila saya dah cuba dengan nutrisi ni, dia nampak saya berbeza. Saya dah tak suruh dia picit badan saya. Saya lambat tidur. Selalu bila saya tak sihat, saya tidur awal. Lepas solat isyak tu saya terus lena. Jadi saya tak peduli. Kadang dia balik nak makan, saya tak duduk kat meja dengan dia. Tapi selepas saya cuba nutrisi, dia percaya bila saya dah tak sakit. Saya tak ada kena migraine. Dan saya nak dia rasa. Tapi masa tu kami tak ada duit. Dan bila tak ada duit, kami share lah. Tak apa. Teruskan. Saya tengok rumah Kak Ella, mesin jahit tu banyak sangat dan pastinya banyak tempahan jahit. Memang penat sangat kerja itu. Dan Kak Ella tunjuk bilik kat mana tempat mesin jahit tu duduk, buka pintu mesin jahit. Ustaz datang kelab saya, memang satu bilik tu saya simpan mesin jahit. Ada 6 semua mesin jahit saya. Memang saya kerja, saya bangun pagi. Kalau puasa ni, lepas sahur tu saya dah tak rehat dah. Saya duduk dekat bilik tu, saya menjahit sampai nak buka puasa. Nak buka puasa pun saya tak masak, saya beli je sebab kita nak siapkan tempahan. Jadi saya rasa macam bazir masa saya kalau saya masak. Jadi saya beli je semua. Tapi itulah bila kita beli kan banyak makanan yang tak sihat. Jadi dalam badan kita penat, makan makanan yang tak sihat, jadi makin sakit lah. Jadi hasil dia bila raya tu memang duit ada tapi masa tu duit habis juga sebab kita terpaksa beli ubat, beli untuk makan yang sihat balik kan. Jadi dapat duit habis duit. Dia tak ada apalah, jadi penat dapat. Dulu sayang kat mesin jahit, sekarang sayang kat suami Abang Aziz kan? Lepas tu bila sayang kat suami, Allah bagi lagi. Alhamdulillah. Anda ambil tempahan lagi ke? Tak ada dah. Ya, Ada juga dengan kawan kan, dia minta suruh buat tapi saya kata saya cinta pada Herbalife. Saya kata mesin saya tu kalau siapa nak gunalah. Saya tak jual tapi ada yang minta. Tapi sebenarnya sejarah mesin saya ni bos suami saya dia bagi hadiah 2 buah. Masa tu harga dalam dekat 2,000 lah 2 tu. Jadi saya takkan saya nak jual pula kan, tapi saya beritahu siapa-siapa yang nak guna datanglah guna. Saya bagi free je. Tapi kalau macam emergency tu macam baju sendirilah, macam nak pergi dinner kan. Tak sempat lagi cari baju cantik, jahit jugalah. Okey. InsyaAllah kan. So maksudnya Kak Ella bagi kawan datang kat rumah nak guna mesin jahit tu? Saya bagi je lah kalau siapa yang nak guna. Kadang-kadang ada yang mesin dia rosak kan, ada yang nak guna. Datang guna je lah. Masya-Allah. Free, tak payah bayar apa-apa. Jadi saya sayang, ada yang minta nak beli tapi saya sayang sebab hadiah orang kan. Hadiah bos, sebab suami saya ni bos dia tu baik. Dia tahu suami saya susah. Jadi dia kata saya ada kepakaran untuk menjahit. Jadi hadiahkanlah mesin tu. Wow, besar pahala dia. Saya nak pergi rumah Kak Ella nak menjahit lah. Saya memang minat menjahit daripada dulu. Saya dulu kalau tak jadi cikgu, saya memang jadi tukang jahit. Semua saya cakap. Serius. Sebab saya lah memang jahit lansir. Masa saya kahwin, lansir rumah mak dia, semua saya jahit. Oh, bagus lah. Lelaki ni jarang yang Alhamdulillah. Nanti nak sambungan belajar menjahit. Pada pencen kan, tak nak buat apa. Betul-betul. Sebenarnya ada masa tapi sekarang ni bila buat macam ni, rasa macam nak dekat dengan kawan, nak jumpa kawan. Nak bercerita, nak sharing kan. Rasa nak bagi ilmu dan nak dapat ilmu tu Sebab orang kata dah masa muda-muda dulu dah banyak dah masa habiskan untuk cari duit. Sekarang ni bukan fikir pasal duit. Tapi nakkan kasih sayang. Nakkan pertama kasih sayang Allah lah. Kan? Dia nak suruh Allah pandang kita. Jadi rasa macam dulu masa jauh sangat. Sejarah saya masa dulu, saya pernah pakai purdah. Tapi bila datang KL ni orang kata kejutan budaya, saya buka tudung. Macam itulah kisah dia. Sekarang berubah balik Alhamdulillah, insyaAllah Ustaz. Doakan saya. Menjumpai kehidupan. Dulu mencari kehidupan tapi kita sesat. Tapi sekarang dah jumpa balik kehidupan. Kan? Sekarang Jadi, datang KL ni orang kata kejutan budaya. Daripada pakai purdah tu saya buka. Sebab mencari uang. Kan? Masa tu zaman dulu-dulu ni nak kerja, dia tak pandang kita pakai purdah ni. Kan? Dia tak akan bagi kita kerja. Jadi
Masa tu tak nampak. Lain nampak duit sebab keluarga susah. Rupanya wang tak bawa kebahagiaan ke Kak Ella, ke macam mana? Betul. Bukan duit utama dia. Sebab masa dulu susah. Mak ayah menoreh adik-adik ada 10 orang saya nak sulung. Boleh bayangkan macam mana adik-adik saya nak duit. Jadi saya terpaksa berhenti sekolah. Nak bantu keluarga. Mak ayah susah. Kalau fikir mak ayah tu sekarang ni, saya nak reward bagi mak ayah saya. Memang saya hantar nutrisi setiap bulan, saya hantar duit. Saya kata mak dengan ayah perlu kerja lagi dah. Kadang dia orang pergi kebun hanya nak buang masa je lah. Dia suka pergi kebun, bukan menoreh pun, tapi dia tanam pokok cili, habiskan masa. Tapi sekarang ni saya memang tak bagi dia orang kerja dah. Saya nak belajar semua saya. Saya kata, saya sangat bersyukur. Saya tak tahu macam mana nak cakap. Saya dapat peluang dengan live ni. Saya nak ubah kehidupan keluarga saya. Alhamdulillah. Keluarga saya dah tak ada yang susah lah. Alhamdulillah. Boleh tak Kak Ella share sikit berapa agaknya pendapatan yang kita dapat sekarang berbanding dengan dululah masa menjahit? Kalau menjahit, bagi semangat sikit kat diorang ni. Okay, kalau menjahit dulu dapat 3,000 satu musim tu kira dah banyak dah. Sebab sebelum ni suami saya dia kerja 10 tahun lebih sebagai driver ni, gaji dia hanya 1,450. Kalau dia kerja siang malam tak sampai 2,000 lah, paling-paling teruk pun 2,000 lah. Tu kerja siang malam lah tu, balik lambat. Keluar subuh, balik petang, gaji 2,000 je. Keluar pagi, gelap lagi, belum subuh keluar, balik malam. Kadang pukul 10 baru sampai rumah kan, sebab overtime. Itu pun tak cukup. Jadi saya terpaksa menjahit tu untuk tampung saja. Bila satu musim dapat 3,000 tu memang rasa seronok sangat. Tapi tak ada bawa kebahagiaan sebab bukan duit tu yang kita nak. Sebab kita penat kan. Sepatutnya hari raya tu untuk kita layan tetamu, masak makanan sedap untuk family kan. Tapi kita penat. Tak ada buat juga kan. Tak ada pun, tak rasa pun gembira. Sebabnya kita dapat duit tapi tak happy. Sekarang ni bila dah rasa ada duit tu, bukan keutamaan tapi happy bila kita ada dengan family, kita boleh buat apa saja bersama dengan keluarga kita tu. Dan keadaan sihat, gembira, tak ada lagi stres. Bukan kata nak bagikan anak kita kemewahan, tapi apa yang anak kita perlukan kita dah boleh bagi. Kalau dulu macam saya kan, bawa anak pergi kedai, tapi bila anak minta, walaupun sepaket coklat yang harga RM3, bila kita tak mampu nak bagi, kita marah anak kita kan. Tapi tak terfikir kenapa saya bawa dia pergi kedai kalau saya tak mampu. Itu yang menjadi saya sedih, saya tak boleh bagi apa yang anak kita nak. Sekarang bukan nak mewahkan anak, tapi kita boleh gembirakan dia. Bukan nak kata nak bagi mewah Saya bukan nak mewahkan anak, tapi boleh bagi apa yang dia nak. Itu yang saya seronok. Kalau dulu 3,000 besar tapi saya pernah jumpa Haji Alan Peter. Masa tu saya layak naik cruise. Masa saya dekat cruise ni banyak masa tau. Kita tak ada pergi ke mana. Duduk atas kapal je. Jadi banyak masa untuk saya jumpa presiden atas tu kan. Jadi saya ambil peluang ni sembang dengan dia orang. Jadi Haji Alan Peter ni cakap dengan saya, dia tanya, masa tu suami saya masih bekerja. Dia tanya suami saya ni gaji berapa kan. Dia tanya saya, berapa awak nak income? Saya kata kalau saya boleh dapat 3,000 sebulan, saya dah bersyukur. Tapi dia cakap kat saya macam mana tau? Awak tahu tak dah bulan ni 30,000 pun sikit. Dia kata. Saya terkejut, 30,000 sikit? Tapi betul apa yang dia cakap tu, bila kita capai angka 30 tu, kita rasa memang betul sikit dia sebenarnya. Tapi bukan pasal duit. Tapi nilai dia tu. Maknanya kita boleh memberi. Bukan duit tu untuk kita, tapi kita nak memberi. Kalau boleh kita dapat banyak, kita nak bagi banyak kan. Takkanlah kalau contohlah ada pusat tahfiz, bila dia minta, dia nak bangunkan contoh nak 140,000 nak buatkan pusat tahfiz kan. Berapa yang kita nak beri? Bila saya fikir kalau kita 3,000 takkan nak bagi RM30 kot. Kan? Jadi bila kita nak, baru bila kita capai, kita tahu rupanya sikit je. Maknanya satu lagi yang saya faham, 30,000 sikit tu maknanya dalam live ni mudah nak dapat duit tu. Dia kata bantu orang ramai-ramai, bantu orang je. Dia kata bukannya kita nakkan nak buat belah ni susah. Dia kata bantu je orang. Maknanya 30,000 tu sikit.
kita pemahaman kita, dia kata kalau kita kerja, saya menjahit kan, nak dapat 3,000 pun susah. Terpaksa bangun tu terus jahit sampai malam tak berhenti, dapat 3,000 tapi susah kan, kerja penat, sakit badan, tak cukup makan, penat tu. Jadi dah belas 30,000 dia kata senang je dapat. Maknanya tak perlukan penat-penat badan, tak perlu habiskan masa yang banyak. Macam ni kan, lepak-lepak ni saya macam santai dengan kawan-kawan kan. Jadi Tu dapat 30,000. dapat 30,000. Maknanya happy dapat, sihat dapat. Kan? Saya itu yang buat saya nak berhenti kerja tau Kak Ella. Kan, saya pergi tempat Kak Ella. Ustaz nak tanya saya kan, Ustaz tanya, perlu ke Ustaz berhenti? Saya kata, kalau ikutkan saya memang perlulah. Buat apa nak kejar banyak kerja? Saya kata, kalau kita dapat nilai tu, dah belah pun Ustaz boleh mengajar kata kan. Masa tu lah pengalaman kan, Kak Ella datang rumah saya dengan Abang Aziz. Datang memang datang kita sembang, kita jalan. Lepas tu saya masih belum berhenti kerja lagi. Masa tu belum buat keputusan. Saya tanya Kak Ella, berapa pendapatan? Bila masa tu saya dah start merasa yang macam 20,000 tu sikit kan. Kita dah merasa 22,000, 23,000 rasa macam. Dulu di luar bidang kepercayaan, di luar kotak tak boleh percaya, cannot believe it. Itulah saya tak percaya. Tapi bila kita buat tu, kita dah dapat hasil dia baru yelah dah mudah. Maknanya tak bila dah masuk dalam akaun, bila dah tengok Kak Ella dengan Abang Aziz duduk dekat depan mata saya, depan rumah, lepas tu kita boleh berkenalan, daripada tak kenal-kenal tu, mana memang love ada dekat situ, teruslah berputik hingga sekarang. Tu yang kenal yang lain-lain tu, Aliyah apa semua, Kak Aliyah semua tu. Kan? Ya, dan daripada situlah, saya dengan Kak Ella tu saya buat keputusan, this is the time. Kan, kita kena fikir masa depan kita pula. Kan? Terima kasih Kak Ella. Terima kasih Kak Ella. Hari ni kongsi cerita dengan kawan-kawan kita 152 orang. Mudah-mudahan ada sedekah kita dalam ni yang membantu ubah. Kita tak tahu dekat mana mutiara kata kita yang menjentik hati orang, membuka pintu hati dia untuk berubah. Mudah-mudahan sedekah pahala kita ni kalau dia berubah, berpanjangan, pahala tu ya Allah biarlah berpanjangan. Saya rasa lebih mudah buat pahala dalam ni daripada membawang kat bilik guru. Betul Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih semua. Saya doakan semoga semua yang ada dalam ni satu hari nanti jadi presiden tim. Tak ada yang tak boleh. Jangan fikir tak boleh. Semua cabaran. Allah bagi hadiah kat kita bersama dengan cabaran. Jadi cabaran tu yang kita kena tempuh lah. Jangan rasa down bila ada cabaran. Tapi rasa bersyukur lah. Allah bagi ujian sebab dia nak bagi. Kalau ikutkan saya ni banyak cabaran dia Allah bagi kan. Saya pernah hampir bercerai dengan suami. Tapi itu cabaran terbesar, tapi Allah bagi saya pangkat get team. Alhamdulillah. Cabaran besar tapi kita tempuh juga. Itu orang kata ujian. Mana-mana pun, siapa-siapa pun ada ujian. Kat mana saja. Kan kalau Allah nak bagi hadiah, tapi dia bagi dengan cabaran tu. InsyaAllah. Semua boleh. Jadi bila nak capai senior consultant, cabaran dia lain. Jadi success builder pun cabaran dia lain. Jadi supervisor pun cabaran lain. Saya selalu cakap dengan tim saya pesan macam ni lah. Kita kena bayangkan kita ni lapar, kita nak makan sesuatu. Jadi bila kita nampak pokok kelapa lah contoh kita nakkan buah tu, kita terpaksa panjat sebab dia tinggi, menggalah tak sampai. Tapi perjalanan kita tu kalau kita naik sikit, kalau jatuh tak sakit sangat. Tapi kalau kita naik separuh, itu dia datang angin lagi kuat, lagi kencang. Itu cabaran lagi besar sebelum sampai ke atas. Tapi bila dah sampai ke atas, kita akan rasa seronok dengan nikmat yang kita dapat tu. Rasa macam satu kepuasan macam itulah. Bila kita kena bayangkan tak ada benda yang senang, tapi kena santai je. Kena sentiasa positif. Fikir yang baik-baik. Apa saja cabaran tu, Allah sayang kita. Saya selalu fikir macam tu, pesan kat diri saya. Dengan tim saya juga, saya selalu pesan. Kalau ada cabaran, ingat Allah tu sayang kita. Dia takkan bagi sesuatu tanpa dia bagi cabaran. Jadi cabaran tu biasa. InsyaAllah. Rindu saya dekat Kak Ella. Ya, saya suka sangat jumpa Mak Su. Saya sebenarnya masa pergi holiday ni selalu tak ada kawan dulu. Kadang-kadang seorang ni kan, jadi saya akan mencari kawan. Saya akan grab siapa saja dekat saya akan jadikan kawan. Tapi saya nampak masa pergi
Phuket. kita pergi Phuket. Phuket kan. Atau selalu dengan Mak Sulah pergi pantai, pergi shopping. Kita pergi sama-sama kan. Bayangkan dekat belakang saya duduk tepi pantai sekarang ni Kak Ella. Saya rasa Oh, ya angin kan? pantai Itulah. sekarang ni. Rasa nampak kita berdua jalan. Mak Su Kan? tengah buat live. Mak Su suka buat live pergi mana. So bayangkan Kak Ella, masa tu kita pegang-pegang tangan, kita main berlari-lari dekat tepi pantai tu. Kak Ella ingat tak kita dekat Phuket tu? Ingat. Itu memang momen yang sangat best. Saya selalu tengok gambar. Gambar yang kenangan tu lah. Kan? Imbas balik mana bestnya. Rasa seronok dalam belah ni sebab pergi holiday tu lah. Kan? Kalau dulu nak pergi honeymoon pun susah kan. Lepas Tapi ni kan Kak Ella, alhamdulillah kita dah tak naklah berdua je pegang-pegang tangan berlari-lari dekat tepi pantai tu Buat dengan Kak Fauzia semua kan. Kita nak ajak semua ni pun qualified berlari sama-sama. Betul tak Kak Ella? Ya, semua boleh. Tak ada yang mustahil. Bayangkan je. Nampak tak belakang saya tu? Aha, dreamboat. Dreamboat tu. Selalu tengok. Ini saya letak dekat hall sebab saya selalu nampak. Masya-Allah. Kak Ella, saya dah perasan ada soalan-soalan tapi ni tadi saya tak perasan. Ada soalan Kak Ella dah berapa lama dalam Herbalife dan berapa umur Kak Ella? Tu antara soalan yang saya perasan. Umur saya lagi 3 tahun 50. Anak 4. Anak sulung saya, saya ni ada 4 orang anak. 2 tengah belajar universiti tapi seorang tu bakal presiden Herbalife lah. Saya ada dia 18 tahun, dia terus buat Herbalife. Dia tak nak, dia sama belajar itu tapi dia tak nak. Dia kata dia nampak peluang dengan mak dia ni lah. Jadi saya nampak yang tu, yang anak sulung dengan dua masih dekat U lah. Cuma yang bongsu sekolah lagi tingkat 1. Saya dengan Herbalife bulan 3 baru-baru ni 7 tahun lah. Tapi saya rasa macam saya baru lagi lah. Walaupun 7 tahun saya masih banyak lagi nak belajar. Saya rasa saya banyak lagi ilmu yang saya tak tahu. Kan? Jadi masuk grup macam ni banyak ilmu sebenarnya yang dapat. Saya tak pernah rasa yang saya ni pandai. Saya rasa saya nak cari ilmu dan ada sikit-sikit tu nak bagilah. InsyaAllah. Betul. Soalan lain ni Kak Ella get ke mil team kot? Get. Saya get to 5. Amin, get to 5. Allah, doakan saya. Sikit je tu, lagi sikit je. Sikit lagi. Saya tahu tim Kak Ella sangat kuat. Sangat kuat dan sangat committed. Yang datang rumah saya pun ada, si Zafi. Zafi, alhamdulillah. Lagi soalan saya tak perasan ni. Tak perasan kita. IG atau semua FB Kak Ella? Semua bagi tahu. FB Kak Ella. Ila Anggrit. Ila Anggrit. EYLA. EYLA Anggrit. Anggrit tu taman. Ila Aziz. Ila Aziz. Saya nak buat lah lepas ni, Suhana Yusof. Patut kena buat lama dah tu. Presiden Teng Yusof. Lupa kanu kita tu. Ketawa si Sarik. Dengan orang Sabah bah. Orang dalam ni semua hebat-hebat ni, insyaAllah. Maksud hebat, maksud tak lama lagi presiden tim. Amin. Kita sama-sama naik. Lagi banyak kita memberi, lagi banyak Allah bagi. Saya percaya je kan. Sebab kita nak jumpa tak boleh. Tapi lah medium yang senang kita jumpa, kita mengaji dengan ayat Allah. Lepas tu kita sembang-sembang cerita yang best kan. Semua tu dengan izin Allah. Allah takdirkan kita jumpa. Saya kenal Kak Ella pun yang start dapat masa kat Singapura kan. Bawa pergi jalan. Kak Ella save tempat kita VIP pun dia save kat tempat kat depan kan. Yang saya rasa wah. Terima kasih sangat. Yang best lah memang Kak Ella kan. Memang kita lalu je. Saya ingat dah. Tak dengar Ustazah. Dekat sikit Ustazah. Kami lah dapat rezeki kalau masuk terlambat sikit tapi Kak Ella dah siapkan tempat dekat dalam event tu. Itu yang seronok. Terima kasih sangat Kak Ella. Sama, insyaAllah. Kalau boleh kan nak bawa semua tim lah. Semua yang ada ni masuk VIP. Saya bayangkan semua duduk dalam VIP dengan kita tu hari nanti insyaAllah. InsyaAllah. Bukan event tu. Nak pergi. Satu perkara yang menarik bila saya pergi kelab Kak Ella, masing-masing ada tanpa target. Contoh yang sebelum ni ke Taiwan, ke Korea kan. Okay, kita ada berapa 10 bulan, dia tulis 10 bulan, bulan ni capai berapa, bulan ni capai berapa, bulan yang hujung tu berapa, bakinya lagi. Kata satu tu cara yang menarik. Boleh Kak Ella share dengan diorang ni, diorang nak pergi ke Spanyol, Spain dengan Pattaya. Macam mana nak capai tu Kak Ella? Kak Ella ajar macam mana tu?
Okey, saya selalunya ada satu kertas kosong kan. Saya buat siap-siap daripada bulan-bulan yang kita contoh bulan 10 kan sampai bulan 9. Saya dah tulis siap-siap berapa walaupun saya setiap bulan untuk capai pergi VIP. Kalau pergi VIP berapa total? Kalau contoh 80,000 kan, saya dah tulis total tu 80,000 siap-siap dah. Saya yakin dan percaya saya mesti dapat 80,000 untuk pergi contoh pergi Barcelona. Saya dah tulis macam tu. Jadi setiap bulan tu saya akan selalu tapi kalau contoh bulan ni 6,000 lah contoh, 6,000 saya tulis berapa lagi baki. Jadi dari situ saya selalu visualize saya dapat. Jadi saya tak pernah rasa macam berat lah, saya tak pernah rasa berat. Saya rasa flow Allah bagi je. Jadi saya percaya dan yakin tak ada yang tak boleh capai. Kalau sebelum ni macam kita macam nampak 80,000 tu macam banyak kan. Tapi sebenarnya sikit je. Kita kena percaya, tulis je, yakin. Letak kat situ, niat kita ikhlas nak bantu orang, nak share dengan orang. Itulah, jangan takut lah. Rasa macam tak yakin tu sebenarnya, itu bisikan syaitan. Dia buat kita tak yakin tu, syaitan tengah bisik-bisik kat kita. Kita tak boleh lah, tak boleh. Sebenarnya tak, kena selalu pujuk diri kita. Kita boleh. Kalau orang yang kita kan selalu pergi event jumpa orang yang hebat ni, orang yang saya pernah dengar cerita yang seorang jual cili tu kan, presiden. Dia jual cili, dia boleh jadi presiden. Takkanlah kita kalau sini ada yang profesor, ada ustaz, takkanlah tak boleh kan. Mesti bolehnya lah. Tak ada orang orang kata orang cacat. Saya terinspirasi dengan cerita kaki tak ada, tangan tak ada. Tapi dia tak pernah pandang pun kekurangan dia. Dia jadi orang macam mana sekarang. Boleh ada anak, boleh ada isteri kan. Dia tak pandang kelemahan. Jadi kita pun kena macam tu. Kena yakin je lah. Saya cakap kadang-kadang ada yang betul, ada tak betul. Terasa macam, tapi kita yakin insyaAllah. Apa yang kita nak ni niat menyampaikan untuk bagi inspirasi. Nak bagi orang lain dapat rasa apa yang sebenarnya yang kita nak cari dalam hidup kita ni. Bukan pasal duit sebenarnya. Tapi itulah. Nak rasa happy tu. Hidup ni nak happy sebenarnya. Kalau tak ada tangan, tak ada kaki, dia happy. Takkanlah kita yang ada segala-galanya ni tak happy pula kan. Makan nikmat, contoh makan nasi, makan yang sedap ke, semua sekejap je nikmat dia. Macam ada duit, ada kereta besar pun nikmat dia sekejap je. Macam Ustaz selalu cakap kan. Nikmat tu bukan kat mulut kita, bukan pada, tapi dekat hati kita. Yang kita rasa happy, dapat tolong, dapat bercakap dengan orang, sebab saya suka. Sebab tu saya suka jumpa. Macam ni lah jumpa kan. Suka tengok muka, suka tengok orang senyum, macam tu. Alhamdulillah. Kan maknanya Herbalife is not about money, it's about life. Betul. Your life, our life. Kan Kala? Dan Love and life. banyak kasih sayang. Kita tak kenal orang pun, bila first time jumpa, bila kita niat nak tolong dia tu, rasa sayang, saya nak peluk sangat. Macam saya jumpa Alia mula-mula kan, saya kesian dia. Dia buat kerja berniaga untuk tolong suami dia kan, tinggalkan anak, tinggalkan suami, semata-mata buat masak pergi hantar ke rumah-rumah orang kan. Saya macam kesian sangat. Kenapa? Apa yang dia cari? Badan tak sihat walaupun dia kurus tapi lemak dia tinggi kan. Saya kata apa yang Alia cari dalam hidup? Tinggalkan suami, tinggalkan anak kan. Sampai bila nak buat macam tu? Saya kata kan, apa kata saya buat Herbalife ni tolong orang, ubah kehidupan orang, hidupan kita pun berubah. Yang penting kasih sayang tu lah, boleh dekat lagi dengan anak-anak, dengan suami kan. Herbalife ni ramai orang kalau dulu putus cinta pun boleh sambung cerita balik. itu yang buatkan kita rasa macam tak boleh carilah tempat lain. Pergilah keluar, ibarat kata pergilah cari company lain kalau boleh dapat macam Herbalife bagi. Tak dapat sebab Herbalife ni dapat banyak kasih sayang. Badan sihat, makin cantik, semua nampak makin muda, berseri-seri semua. Saya kalau Kak kata umur Kak dekat 50, saya tak percaya. Macam 25. Masya Allah. Abang Aziz pun sama juga. Abang Aziz 50 lebih kan. Tapi tengok dulu gambar dia dulu, muka dia macam tua sangat. Rambut putih. Rambut putih. Rambut beruban. Sekarang rambut hitam. Macam orang muda. Saya beli sebelah dia, saya malu tu. Rambut dah jadi hitam balik. Tu dulu stres lah. Makan tak cukup makan yang berzat lah kan. Selalu minum kopi. Itu memang favourite dia lah. Bila kopi tu tak ada, macam dia tak lengkap. Rambut tu tumbuh warna hitam, bukan dye kan? Bukan. Itu kata dulu sebab dia macam
tak cukup zat lah. Sekarang ni dah cukup zat tu dia keluar yang hitam balik. Mana sihat balik sel badan kan secara automatik. Kalau dulu stres tau. Saya ni pemarah. Jadi macam cepat marah lah. Kalau anak-anak buat silap sikit tangan naik dulu. Tapi sekarang ni dah tak ada lah, cool je. Itu saya sangat seronok lah. Kalau marah minum shake ke? Marah minum shake. Minum halu lebih. Rasa sejuk. Ramai orang kata Herbalan ni untuk perempuan je sesuai. Presiden tim Rudy kot. Presiden tim Haji Ellen Peter. Yang lelaki kan? Yang Tak tu lah. Makin handsome kan? Anak putih. Bukan untuk perempuan. Semua untuk semua. Kan? Siapa badan kurus ke, badan besar ke pun boleh jadi presiden tim. Betul. Bukan bentuk badan kita menentukan ke mana kita nak pergi. Tapi otak kita. Pemikiran kita tu bawa kita ke mana nak pergi. Kan? Bukan badan Kadang-kadang kita. kan orang terlupa kot. Kadang-kadang Allah tu maha kaya kan. Allah tu bagi gerakkan hati sahabat dia untuk tunjuk peluang. Okay? Tunjuk peluang bisnes Herbalife ni. Macam Kak Ella kan. Ernest tunjuk peluang dekat Kak Ella. Kak Ella nak grab sebab Kak Ella guna pemikiran Kak Ella. Yes, I'm ready. Macam tu kan. Tapi ada setengah lelaki ni rendah diri. Kononnya dia boleh lah. Aku kan senang nak turun lagi 20 kilo. Nanti tak turun 20 kilo lagi. Boleh ke? Aku tak boleh ke jadi coach? Gitu. Pemikiran dia lah tu. Kena change. Be positive. Betul Kak Ella Betul. Pemikiran je. Tak ada orang yang tak boleh sebenarnya. Kalau tu saya kata, kalau orang yang tak ada tangan kaki tu dia boleh berubah kehidupan dia. Itu dia, kalau dia fikir dia tak boleh, banyak dia nak tuntut dengan Allah kan. Kenapa Allah tak bagi tangan kat dia? Kenapa Allah tak bagi kaki kat dia kan? Banyak benda yang dia tuntut. Ada orang gemuk, kenapa Allah jadi orang ni? Dia dah azali gemuk. Dia kecil lahir dia dah gemuk. Dia salahkan dia. Maknanya dia rasa macam itu banyak yang nak disalahkan. Tapi sebenarnya tak. Bukan benda tu yang kita nak cakap. Sekarang ni dalam pemikiran kita, selagi otak kita ni masih berfungsi, waras, kita boleh memilih nak jadi siapa, nak jadi apa, kan? Kalau kita duk fikir yang kita tak boleh, maknanya kita memang tak boleh lah. Itu doa kita, kan? Saya fikir yang tu je. Saya ni orang kata tak ada istilah lah dalam hidup kita ni, tak boleh capai apa yang kita nak jadi. Selagi otak kita masih waras. Lainlah kalau Allah kata kau dah gila, memang tak boleh lah, kan? InsyaAllah. Makin ambil nutrisi, makin sihat akal kita. Makin sihat maknanya pemikiran kita jadi lebih baik. Mudah untuk terima ilmu. Saya rasa hati saya macam jadi lebih lapang, lebih tenang. Kalau dulu nak ngaji Quran tu rasa macam gopoh-gopoh. Sekarang ni tak ada dah. Rasa macam tenang sangat. Bila kita sihat lah kan. Kalau dulu badan tak sihat ni kan, baru buka satu muka surat dah mengantuk, dah nak tidur dah. Lepas subuh tu baca dah sekejap, lepas tu mengantuk, sambung tidur. Tu dulu-dulu lah, masa tak sihat. Tapi sekarang ni, alhamdulillah dah sihat, baca Quran tu dengan lebih tenang. Itu ketenangan tu yang kita nak sebenarnya. Bukan kata nak capai. Kalau kita duk fikir target kan, bulan ni nak 10,000 ni nak capai, rasa macam menggelabah kalau tak dapat kan. Tapi sebenarnya tak ada. Flow dia tu Allah bagi tu dah betul lah. Tenang. Orang kata buat kerja dengan tenang. Jangan gelabah. Fikir tu orang kata, bila itulah fikiran kita sihat kan. Tenang tu datang, apa kita pandang, dia rasa buat baik je. Nampak, orang kata semut dalam rumah tu banyak pun kita rasa macam tak jadi masalah pun. Cakaplah dengan dia elok. Kadang anak-anak kita kan kecil-kecil kata, ibu kenapa ni banyak semut dalam rumah ni? Kenapa binatang ni masuk? Bila kita positif, kita cakap dia, alah dia keluar kejap lagi, cakap dia elok lah dengan dia, jangan pergi penyek dia. Rasa besar, maknanya kita kena banyak positif keliling. Jadi tenang lah. Kan? Tak adalah rasa macam satu masalah pula. Ni makan gula jatuh lah ni banyak. Tak ada, jadi tak fikir dah semua tu. Tapi kejap lagi cakap dengan dia elok, nanti dia keluar. Bersih lah sapu, macam tu. Jadi banyakkan positif lah. Kehidupan rasa lebih gembira lah sekarang berbanding dengan dulu. Mana tak payah komplain hidup tenang, kita menang Mana contoh gula dan semut tu saya sukalah. Kalau dulu mana kita tengok semut tu kita dah rasa stres dah. Kita nak spray. Orang lah punya kerja ni kan. Kan. Kita pun mula naik darah, mulalah marah. Mula nak marah. Sekarang ni tak ada dah. Tengok semut tu, wah tenang. Tak apa, cakap dengan semut
Kan Cakap maknanya dia dia nanti dia cakap keluar. dengan dia kan kita pergi keluar. Janganlah keluar kan. Positif kan, Kan? positif. Positif Lain. banyak lah. Lain aura dia. Yelah sebab kita dah cukup nutrisi dah. Kan kita Betul. geng Panas itu 24 baik. young forever. Kita kan geng 24 young forever. Kadang saya duduk rumah macam ni kan, rumah apartmen ni banyak kucing kan. Kalau dulu lah sebelum ada nutrisi, kucing lalu depan rumah ni, kalau dia kencing, dia berak memang siap lah kucing tu kena kejar. Habis dia sumpah seranam habis kucing. Tapi sekarang ni, alhamdulillah tak ada dah. Tak ada dah penyakit. Nak kejar kucing tu tak ada dah. Bagi makan lagi kat dia. Sebab banyak positif lah. Kan. Itulah kita kan sekiranya kita dapat klien yang negatif, ingat kami-kami ni sebab saya dulu skeptikal, sangat negatif dan Kak Ella pun, Ustaz pun macam saya 6 kali reject tak nak Herbalife ni. So bila kami dah faham misi nutrisi ni, kami become fanatic. Jangan cakap lah pasal Herbalife. Kan? Kan? Sangat luar biasa. Kan? Sangat luar biasa kita dengar perkongsian Kak Ella kita. Boleh bagi love kat Kak Ella tak? Masya Allah. Thank you so much. Moga manfaat untuk semua. Ya, sangat luar biasa. Kita doakan sama-sama macam Kak Ella cakap tadi. Kita semua VIP. Okay, next event kita semua VIP. Right? Dan kita akan tengok Kak Ella on stage. Dia recognize jadi millionaire team member. Masya Allah, kita tepuk-tepuk tangan. Kan? Masa tu Mak Su pun berlari-lari ikut tangga tepi stage tu kan. Masa lari-lari, ambil bunga. Cakap, Kak Ella ni bunga daripada masa. Selfie, duduk stop. Masa selfie. Kan? Sama-sama nanti. Bayangkan kita tangkap gambar. Ustaz, jom kita selfie sama. Jom kat sini. Abang Aziz, masa tu Yusof saya ada. Mak Yusof saya ada. Saya kata, yang sini kita selfie. Masa tu. 3 couple kita tangkap gambar masa tu nanti. Masya Allah. Presiden team masa tu. Apa Kak Ella? Masa tu dah presiden team dah. Masa dekat meja Amin. bulat tu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okay, alhamdulillah. Seronok, highest energy. Ingat elevated emotion, positif pagi-pagi barulah sampai ke malam kita highest energy. Senang kita nak buat posting, senang kita nak ajak orang untuk join program, senang kita nak share dalam WhatsApp ke kan. Kita kena macam ini dakwah sihat ni kan. Menyampaikan benda baik, fardu kifayah kan. Bantu sahabat jadi sihat, bantu kawan kita dapat tingkatkan ekonomi. Dia orang dapat extra income RM500. Happy-nya. Bestnya Mak Su alhamdulillah dapat extra income. Tapi hari tu Mak Su kata 500 tapi saya dapat RM700 Mak Su. Masya Allah, dia tolong dalam 11 orang macam kan dapat extra income kan best kan. Wallahualam. Jom kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita. Kita teman Mak Su nak tulis 10 kesyukuran. Siapa nak teman Mak Su untuk tulis 10 kesyukuran pagi ni? Alright, jom. Let's kita tulis sama-sama. Bismillah.
The good thing about being Okay, Alhamdulillah. Syukur kita dapat setiap hari kita tulis 10 kesyukuran. Yang kadang-kadang kita dapat tulis sambil kita menghayati apa yang kita tulis kan. Kita bersyukur sangat bersyukur ke hadrat ilahi, kita masih bernafas lagi kan. Kita dapat makanan yang baik-baik setiap hari, kita dapat keluarga Herbalife yang sangat amazing setiap pagi kita jumpa. Betul-betul highest energy So kalau orang katakan Allah tak boleh buat volume point lah tiap-tiap bulan, jangan attach. Orang lain okey je, Maksud okey je, Kak Ella okey je, Ustaz Azman okey je. Lebih daripada 5,000 volume point setiap bulan. InsyaAllah kan. So jangan attach. Sekiranya kata Allah tak dapat lah baru 300 volume point. Sebenarnya semua orang boleh lebih. Macam kami boleh je dapat 5,000 volume point. Sebab apa? Sebab kami sentiasa excited, sentiasa belajar untuk positif, sangat highest energy dan sentiasa dakwah. Fardu kifayah kita sampaikan berita yang baik pada orang ramai. Ingat tu, give love. Right? InsyaAllah. Kena betul-betul kemas apa yang kita nak sebenarnya. Kita kena faham misi Mak Hyush ni. Okay, you all, jangan lupa untuk tengok video Mak Hyush. Video Jim Rohn juga. Okay, dan juga motivasi-motivasi yang lain. Profesor Dr. Maya ke, Dr. Azizan ke. Okay. Kita kena tingkatkan keyakinan diri kita. Bila kita ada keyakinan, jangan kita rasa rendah diri. Kita kena declare apa yang kita nak. Right? So jom teman Maksud hari ni Maksud nak buat affirmation sikit. Buat affirmation sebenarnya tak perlu menjerit Okay, bila you all buat dekat rumah, affirmation you nak rasa je. You perlukan rasa. Okay? So bismillahirrahmanirrahim. Boleh teman Maksud ataupun siapa nak balik dulu pun tak apa. Alright, no problem. Siapa nak teman Maksud untuk buat affirmation pagi ni boleh je. Tak ada masalah. Right? So astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Aku yakin dan percaya dengan pertolonganmu dan rahmatmu. Kau redai ke atas diriku dan kata-kataku ini, ya Allah, menjadi benar untukku. Tiada daya dan upaya melainkan kuasamu, ya Allah. I am here and now. Masya Allah, I love being in the present moment. Alhamdulillah, I am so grateful for my life. Now, I love myself. I like myself. I always respect myself. I deserve success. I am happy person. I am happy person. I always receive miracle. I am a multi-millionaire. I am a leader. I am a leader. I act in spite of my fear. I am a leader. I do not take anything personally. I am a leader. How others judge me reflects on themselves, not me. I am a leader. I do everything at 100% and consistently. I am a leader. I am bigger than any obstacles. I am a leader. I keep my commitments. I am a leader. I speak the truth at all times. I am master in generating leads every day. I am master in effective closing. I am master in coaching and mentoring. I am master in upgrading and auto-run. I am master in the art of promotions. I am master in training the leaders, and I enjoy the royalties. I love to add values to other people's life. What others think about me is not important. What Allah think about me is more important. Now I inspire others with my akhlaq. I let go of all perfections. Money comes easily and frequently to me. I keep earning more and more. I am a generous giver and excellent receiver. I always have more than enough money for all that I need. I open myself to receive great things in my life. I open my heart and my soul to receive positive energy in my life. I qualify for all Herbalife vacations and promotions. I attract positive people into my life every day. I focus only the highest positive energy every day. I have abundance of love, joy, and happiness.
My immune system gets stronger every day. My body becomes younger every day. I have the highest metabolism to burn all the fats and food I eat every day wisely and strongly. I am healthy and I have the highest energy. Now I have 10,000 volley points every month easily. My royalty increase every month easily. I change my pin every 90 days. I have 10 new coaches every season easily. I love working on myself every day. I easily attract new coaches and build my strong team. Everybody love me. I visualize my goals daily. I am successful in everything I do. I am always connected to my higher self. I am in the process of becoming the best version of myself now. I believe in myself, I can do it. I believe in myself, I can do it. I believe in myself, I can do it. Dan maksud mendoakan semua juga boleh melakukan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Okay? So besok kita jumpa lagi. Semoga manfaat buat semua pada pagi ni dengan pengajian kita dengan Ustazah Ma, dengan tadabbur kita dengan Ustaz Azman. Masya Allah, moga murah rezeki Ustazah dengan Ustaz. Perkongsian Kak Ella, moga sentiasa dilindungi Allah dan maksud doakan semuanya sukses dunia akhirat. Sentiasa diberi rahmat. Okay. Moga sentiasa dilindungi Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Boleh Ustaz, kita sebelum kita undurkan diri minta Ustaz baca sepatah dua doa buat kebaikan untuk kita bersama. InsyaAllah. Okey, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حميدا حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك Ya Allah, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Alim, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, Ya Allah. Dan jadikanlah dengan rezeki itu kami semakin dekat denganmu, Ya Allah. Sebaliknya, janganlah kau jadikan kami daripada golongan yang lupa diri setelah mendapat kurniaanmu, Ya Allah. Ya Allah, bantulah kami dalam menjalankan segala urusan agama kami. Elokkanlah urusan dunia kami yang padanya tempat kami mencari kehidupan. Elokkanlah urusan akhirat kami yang padanya tempat kami akan kembali untuk selama-lamanya. Jadikanlah kehidupan kami ini sebagai tambahan segala kebaikan kepada kami. Dan jadikanlah kematian sebagai ketenangan kepada kami dari segala kejahatan. Sesungguhnya kami ingin kembali kepadamu, Ya Allah, dengan jiwa yang tenang. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, janganlah kau jadikan Ramadan ini sebagai yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan Ramadan yang akan datang. Tapi andai Ramadan terakhir, andai ini Ramadan yang terakhir buat kami, jadikanlah puasa kami sebagai puasa yang kau rahmati. Jadikanlah Ramadan ini yang paling berarti, penuh dengan cahaya iman, menerangi kegelapan hati kami menuju redha serta kasih sayang-Mu, Ya Allah. Jadikanlah Ramadan ini sebagai penghapus dosa-dosa kami, Ya Allah. Temukanlah kami dengan malam Lailatul Qadar. Pilihlah kami di kalangan hamba-Mu yang dapat beramal di malam Al-Qadar, Ya Allah. Ya Allah, terimalah amalan kami. Terimalah taubat kami. Ampunkanlah segala dosa kami. Amankanlah kehidupan kami di sana nanti yang kekal abadi. Kurniakanlah kepada kami syurga-Mu yang maha luas nikmatnya, Ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum taqabbal ya karim. Jumpa lagi esok semua, insya-Allah. Thank you Mak Su, thank you Ustaz Kak Ma, everybody. Thank you Titi Yati. Terima kasih. Terima kasih Mak Su. Terima kasih Kak Ella.
Terima kasih Ustazah. Terima kasih semua. Terima kasih Mak Su. Assalamualaikum. Bye 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 bye. Thank you. I love you. I love you. I love you. Terima kasih Ragam. Bye Ustaz. Bye bye. Thank you semua. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz, Ustazah. Salam. Saya syukur dapat masuk Terima Terima kasih TPI. Coach Lila. I love you. Terima kasih Coach Lila. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Syukur. Alhamdulillah. Syukur. Thank you semua. Terima kasih Mak Su. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Okay, sama-sama Coach. Salam. Terima kasih Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih Ustaz, Ustazah. Abang Mat, jalankan tugas anda. Kak Ila yang share tadi. Okay, bye. Assalamualaikum. Jumpa esok. Terima kasih Sally. Bye Sally. Terima Jumpa kasih besok. Wah. Thank you semua. Okay, thank you Kak Ella. Thanks for the sharing. Miss you so much. Tak Terima kasih, sabar Kak nak Ella. peluk. Rindu semua. Nak jumpa insyaAllah. Bye-bye. Assalamualaikum. Setiap hari ada je cerita best Yes. Setiap hari. Yes. Tak ada lagi hari yang tak best. Rasa macam tunggu-tunggu je. Setiap pagi tu rasa Hmm. tak sabar nak jumpa kawan ni. Kan? Betul. Sebab ni media berjumpa dan bersembang dengan mudah. Ya betul. Betul. Kan? 6.30 dah depan dah depan komputer, depan handphone. 6.30. Dan setengah. Nanti nak Lepas jumpa Kak ni- Ella dekat je dekat Lawang. InsyaAllah boleh. Ah. Lepas ni boleh dah. Lepas boleh jumpa Asyik insyaAllah. Asyik jumpa Jeff dengan Agnes je, nanti nak jumpa Kak Ella pula. Boleh. Nanti kan Mak Su Linda nak pun buat ada ni ni. kena interview ni. Mak Su nak buat Rising apa? Star. Nanti Rising kita buat Star Rising kan? Star nanti. InsyaAllah. Okay. Ni semua hebat-hebat dalam ni. Okey. Mak Kita Liang nak pun ada tutup dah. tadi. Countdown. 5, Oh. 4, Hey. 3, Oh. 2,